Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita meluangkan masa untuk kita mengikuti kuliah secara online. Dan insya-Allah malam ni kita akan sambung pengajian kita kitab hadis 40 Imam Nawawi. Tajuk kita malam ni ialah ilmu mustalah hadis. Dan sebelum kita mulakan, sama-sama kita buka dengan bacaan kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilmu mustalah hadis. Pengertian hadis. Mustalah hadis ialah satu ilmu untuk mengetahui istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu hadis. Jadi tajuk dia ilmu mustalah hadis, kemudian pengertian hadis. Sepatutnya pengertian ilmu mustalah hadis. Pengertian ilmu mustalah hadis, iaitu satu ilmu untuk mengetahui istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu hadis. Orang yang mula menyusunnya ialah Qadi Abu Mahmud Ar-Rama Hurmuzi. Ar-Rama Hurmuzi sepatutnya. Rama Hurmuzi. Meninggal pada tahun 360 Hijriah. Kalau nak cerita pasal sejarah pembukuan atau penyusunan ilmu mustalah hadis ni memang panjang lah. Panjang dia punya perbahasan dia. Dia kata di sini orang mula menyusunnya ialah Qadi Abu Mahmud Rama Hurmuzi. Meninggal pada tahun 360 Hijriah. Jadi kena fahamlah di situ maksudnya menyusun menyusunnya. Maksudnya menyusun semua istilah-istilah yang telah digunakan oleh muhaddis yang sebelum itu di dalam sebuah kitab lah. Jadi muhaddis itu kalau kita tengok kepada tarikh kematian Imam Rama Hurmuzi ini 360 Hijriah. Tetapi muhaddis ini sudah pun wujud. Muhaddis ini sudah pun wujud semenjak kurun yang kedua lah kita kata. Semenjak kurun yang kedua, ulama-ulama yang mula melibatkan diri di dalam mengumpul hadis dan mengkaji hadis lah. Kalau perawi-perawi hadis itu, maka di zaman sahabat pun sudah pun muncul lah, sudah pun wujud, sudah pun ada orang yang meriwayatkan hadis daripada Nabi. Sudah tentulah para sahabat, sebab hadis ini kan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi muhaddisin itu sudah pun wujud di kalangan sahabat lagi.
kemudian seterusnya kalangan tabi'in, kemudian tabi'at tabi'in. Dan boleh kita kata tahun 360 Hijriah ni, tiga golongan tersebut tak ada dah. Maknanya 360 Hijriah ni tak ada dah, tabi'at tabi'in pun dah tak ada dah. Jadi sebenarnya apa yang dibuat oleh Qadi Romah Hurmuzi ni, dia mengumpulkan dan menyusun semua istilah-istilah yang digunakan oleh muhaddisin bermula daripada zaman sahabat kalau ada lah. Kemudian zaman tabi'in, tabi'at tabi'in sampailah zaman dia lah. Jadi kita sebelum ni kan saya dah cerita tentang sejarah penyusunan hadis. Jadi apabila ulama dia mengumpulkan hadis, menulis hadis, membukukan hadis, maka di situ kajian dibuat terhadap hadis supaya hadis itu sabit, betul-betul sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulai daripada yang saya cerita dululah, Imam Zuhri rahimahullah taala mula mengumpulkan, kemudian Hisham bin Urwah, kemudian seterusnya peringkat yang kedua Imam Malik, zaman Imam Malik, zaman Muwatta Imam Malik, zaman Imam Ibnu Juraid, zaman Sufyan Thauri, zaman seterusnya Imam Auza'i, kemudian peringkat ketiga masuk kepada zaman Imam Ahmad bin Hanbal, dan peringkat keempat baru masuk zaman Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud dan seterusnya lah. Kemudian setelah itu zaman Imam Hakim, zaman Darul Qutni, kemudian seterusnya sampailah zaman Imam Tabrani, zaman Imam Baihaqi. Jadi Imam Qadi Romah Hurmuzi ni dia mengumpulkan istilah-istilah yang telah digunakan oleh para muhaddisin bermula daripada zaman awal lagi lah sampai zaman dia lah. Kalau dia kita tengok zaman yang kurun yang keempat Hijriah. Jadi dia kumpulkan semua istilah-istilah yang digunakan oleh muhaddisin dan juga perbahasan mengenai berkaitan dengan ilmu hadis lah. Dan kitab dia diberi nama Al-Muhaddis Fasil Bainar Rawi Wal Wa'i. Muhaddis Fasil Bainar Rawi Wal Wa'i. Saya ada kitab dia. Jadi saya ada alhamdulillah kitab ilmu mustalah hadis itu daripada Qadi Romah Hurmuzi sampailah zaman sekarang punya kitab mustalah hadis. Maknanya ilmu mustalah hadis ni bermula dengan Qadi Romah Hurmuzi, dia mengarang kitab yang mengumpulkan istilah hadis ataupun dipanggil nama ilmu mustalah hadis. Terus sampailah zaman sekarang ni masih ada lagi ulama yang mengarang lah. Boleh kita kata perbahasan itu berkaitan dengan istilah-istilah yang digunakan oleh muhaddis-muhaddis dan juga ilmu yang berkaitan dengan masalah hadis lah. Dia lain, dia ilmu mustalah hadis ni dia satu cabang daripada cabang ilmu hadis. Kalau ilmu hadis ini yang pertama yang kita tahu hadis itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Jadi kitab itu kita panggil kitab hadis. Kitab hadis saja. Kitab yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Kemudian itu yang pertama lah. Jadi banyak lah. Kita dah bahas dah pada pertemuan yang dahulu cerita tentang pengumpulan kitab-kitab hadis. Kemudian yang kedua dipanggil kitab-kitab syarah hadis. Kitab-kitab syarah hadis. Ulama yang mensyarahkan kitab Muwatta Imam Malik misalnya, mensyarahkan kitab Imam Bukhari, Sahih Bukhari, mensyarahkan kitab Sahih Muslim, mensyarahkan kitab Jami' Tirmizi, mensyarahkan kitab Sunan Abu Daud, mensyarahkan kitab Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah dan seterusnya lah. Mensyarahkan hadis-hadis itu, menjelaskan, mengistimbatkan hukum-hukum daripada hadis tersebut lah. Itu yang kedua. Kemudian yang seterusnya, yang ketiga, ilmu tentang, boleh kita katalah ilmu, saya ambil tu ilmu tabaqat. Ilmu tabaqat ataupun ilmu rijal. Ilmu tabaqat ni tingkatan-tingkatan. Dia menceritakan tentang tingkatan-tingkatan perawi hadis. Sebab apa? Hadis ini kan bermula daripada sahabat lah. Jadi selepas sahabat, tingkatan seterusnya, tingkatan dipanggil tingkatan tabi'in. Kemudian seterusnya tabi'at tabi'in. Dan seterusnya lagi orang yang meriwayatkan daripada tabi'at tabi'in. Dan seterusnya dan seterusnya.
dia ada tabaqat dia ada tingkatan dia. So ada ulama ramai muhaddis-muhaddis yang mengarang kitab-kitab tabaqat supaya boleh diketahui kedudukan perawi hadis itu dan biografi dia lah. Nah, dia zaman mana dia hidup, di kurun yang keberapa dia hidup, dia lahir kurun keberapa, kemudian dia meninggal kurun keberapa, guru dia siapa, murid dia siapa, berapa banyak dia riwayatkan hadis, kemudian bandar-bandar mana yang pernah dia pergi, semua diceritakan tentang muhaddis. Jadi kitab-kitab tabaqat ataupun kita panggil kitab-kitab rijal. Ada ulama yang mengumpulkan secara mutlak, atau maksudnya semua sekali lah. Ada yang membuat kategori perawi-perawi hadis di kalangan sahabat saja. Ada yang kategori-kategori muhadis yang siqah saja. Ada yang membuat karangan kitab-kitab rijal-rijal hadis yang dhaif saja. Ada yang campur. Ada yang buat rijal kutubus sittah saja. Macam-macam sebenarnya. Berpuluh-puluh kitab. Ini kitab-kitab tabaqat, kitab rijal ni memang berjilid-jilid lah. Imam Bukhari contohnya ada kitab Tarikhul Kabir, dalam tu ada lebih kurang 40,000 perawi hadis. Dan yang lain-lain lah. Okay, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat dipanggil ilmu al-jarhu wa ta'dil. Ilmu al-jarhu wa ta'dil, iaitu ilmu yang menceritakan tentang kritikan dan kita kata pujian lah. Kritikan dan pujian kepada para perawi. Maksudnya menilai para perawi itu. Menilai perawi. Adakah perawi ini dia orang yang siqah, yang dhabit, yang jujur, yang boleh dipercayai, yang hafalan dia kuat, ataupun dia ni hafalan lemah, penipu, pemalsu hadis. Itu dipanggil ilmu jarah wa ta'dil, iaitu ilmu yang menilai perawi hadis, sama ada menjarah tu maksudnya mentajrihkan, mengkondem lah. Kemudian kalau ta'dil itu menceritakan kebaikan dia. Itu satu ilmu lagi. Itu yang keempat. Yang kelima kita boleh kata ilmu yang seterusnya, ilmu ilal hadis. Ilmu ilal hadis. Ilmu ilal hadis ini yang pakar-pakar saja yang tahu. Ini tak ramai. Tak ramai ulama yang menguasai ilmu ni, iaitu ilmu yang mengkaji tentang kecacatan-kecacatan yang tersembunyi di dalam hadis, sama ada pada sanadnya atau pada matannya, untuk mengetahui kedudukan ataupun nilai hadis tersebut. Pada zahirnya, pada luarannya nampak hadis tu okey, tapi sebenarnya ada kecacatan yang tersembunyi, sama ada pada sanad, pada matan, pada perawi dan sebagainya lah. Itu dia panggil ilmu ilal hadis. Itu pun tak ramai ulama yang menguasainya. Itu yang kelima. Yang keenam boleh saya kata ilmu mustalah hadis. Ilmu mustalah hadis. Ilmu mustalah hadis ni dia menceritakan istilah lah. Istilah-istilah yang digunakan oleh ilmu hadis. Setiap bidang ilmu tu dia ada istilah-istilah dia tersendiri. Sama ada ilmu agama atau ilmu dunia lah. Ilmu fiqah ada akidah dia sendiri, ada istilah dia sendiri. Ilmu akidah ada istilah dia sendiri. Ilmu tafsir ada istilah dia sendiri. Ilmu tajwid ada istilah dia sendiri. Kan? Ilmu sastra Arab, balaghah, atau ilmu mantik, atau ilmu nahwu, sorah, semua ilmu ada istilah dia tersendiri. So ada ilmu mustalah hadis yang keenam. So setakat ni saya dah cerita 6 cabang ilmu hadis. 6 cabang ilmu hadis. Ada juga ulama yang mengarang lagi kitab dia panggil ilmu gharibul hadis. Ilmu gharibul hadis maksudnya ilmu yang menceritakan atau menerangkan lafaz-lafaz yang gharib. Maksudnya yang gharib ni yang jarang digunakan oleh orang Arab. Lafaz-lafaz yang pelik lah. Lafaz-lafaz yang pelik yang jarang digunakan oleh orang Arab. So ada ulama mengarang, banyak ulama mengarang tentang ilmu gharibul hadis. Jadi kalau nak campur yang tu, boleh kita kata 7. Dan ada lagi ulama-ulama mengumpulkan hadis-hadis dhaif dan palsu saja. Yang mengumpulkan kita hadis dhaif, dan bahkan ada yang mengumpul hadis palsu sahaja. Hadis palsu sahaja. Ada ulama mengarang tentang hadis-hadis yang masyhur di lisan-lisan orang awam, kemudian dia menilai hadis tersebut, adakah hadis atau bukan, sahih atau tidak, sabit atau palsu. So banyak sebenarnya cabang-cabang ilmu hadis ni. Kat rumah saya ni separuh daripada kitab ni semuanya ilmu hadis.
separuh. Yang belakang saya ni kitab fiqh je. Yang depan saya tu semuanya ilmu hadis. Jadi ilmu hadis adalah ilmu yang paling banyak cabangnya dan paling banyak kitab-kitab yang dikarang untuk berkhidmat kepada ilmu hadis. Seperti mana yang saya sebut tadi lah, ilmu matan hadis. Hadis itu sendirilah mensyarahkan matan-matan hadis. Kemudian mencerita ilmu tabaqat dan rijal, kemudian ilmu jarah wa ta'dil, kemudian ilmu ilal hadis, kemudian ilmu mustalah hadis, kemudian ilmu gharib hadis, kemudian ilmu tentang pengumpulan hadis-hadis palsu dan sebagainya lah. Ilmu hadis ni sangat luas sebenarnya. Jadi kita sekarang ni dia nak fokus tentang ilmu mustalah hadis. Ilmu mustalah hadis. Okey. Jadi di zaman bermula daripada zaman sahabat sampailah zaman Qadi Roma Hurmuzi ni, memang ulama sudah pun mula memberikan istilah-istilah kepada hadis-hadis yang tertentu yang kita akan pelajari insya-Allah sebelum kita masuk kepada hadis 40 lah, sebab mukadimah kitab ni dia menceritakan sikit tentang ilmu mustalah hadis. Itu pun ringkas sajalah. Jadi Qadi Roma Hurmuzi ni dia mengumpulkan sebuah kitab yang namanya Muhaddis Fasil Bainar Rawi wal Wa'i, dan dia meninggal pada 360 Hijriah. Tetapi walaupun dia orang yang pertama yang menyusun, bukan bermakna sebelum tu tidak ada penggunaan istilah-istilah. Ulama-ulama hadis yang lain sebelum tu seperti Imam Malik, Imam Bukhari, ya, dan seterusnya pun sudah pun menggunakan istilah tersebut. Cuma mereka tidak mengumpulkan sebuah kitab yang khusus, tidak menulis sebuah kitab yang khusus untuk menulis semua istilah-istilah yang dipakai oleh muhaddis. So yang mula-mula buat benda tu ialah Qadi Roma Hurmuzi. Tapi apa yang dia lakukan ni hanya sebagai asas sahaja, belum sempurna lagi. Usaha dia ni kemudian diteruskan oleh ulama-ulama yang seterusnya. Jadi kalau saya nak cerita ni terlalu banyak lah. Antaranya setelahnya itu Imam Hakim, Imam Abu Abdullah Al-Hakim yang terkenal dengan kitab Mustadraknya itu, dia mengumpulkan juga mengarang juga kitab mustalah hadis yang dipanggil Ulumul Hadis. Kemudian seterusnya Imam Al-Baihaqi, kemudian Khatib Al-Baghdadi, kemudian Imam Qadi Iyad, kemudian seterusnya kemuncaknya lah kita kata, kemuncaknya ilmu mustalah hadis ni adalah pada kurun yang ke-7. Pada kurun yang ke-7, iaitu sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Salah rahimahullah. Imam Ibnu Salah rahimahullah, yang mana dia ni merupakan seorang ulama muhaddis yang bermazhab Syafi'i lah, bermazhab Syafi'i. Jadi kitab dia terkenal dengan gelaran Muqaddimah Ibnu Salah. Muqaddimah Ibnu Salah. Jadi setelah seperti yang saya sebut tadi, imam-imam mengarang kitab sampai kepada Ibnu Salah, maka ilmu tu sudah pun menjadi ilmu yang matang lah kita kata. Sudah sampai kepada kemuncaknya, kematangan telah dicapai, maka dia telah mengarang sebuah kitab yang membahaskan secara menyeluruh tentang ilmu mustalah hadis. Sempurna lah kita kata. Ilmu mustalah hadis sudah pun sempurna di tangan Imam Ibnu Salah dengan kitabnya yang terkenal Muqaddimah Ibnu Salah. Kemudian daripada situlah seluruh ulama yang datang setelah zaman Ibnu Salah mengambil faedah sama dengan meringkaskan atau mensyarahkan atau membuat nazam dan sebagainya daripada kitab Imam Ibnu Salah yang dipanggil Muqaddimah Ibnu Salah. Antaranya Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi sendiri dia meringkaskan kitab Ibnu Salah menjadi kitab Al-Irsyad. Ringkas ni lah, nama dia panjang, terkenal dengan kitab Irsyad. Kemudian diringkaskan Irsyad jadi Taqrib, kitab Taqrib. Kemudian Imam Suyuti rahimahullah ta'ala mensyarahkan kitab Taqrib Imam Nawawi menjadi kitab Tadribur Rawi. Dan itulah antara kitab yang terkenal lah, masyhur, yang dikaji pada orang yang mengkaji ilmu hadis ni, maka takkan terlepas daripada mengkaji ataupun membaca atau mempelajari kitab Tadribur Rawi karangan Imam Suyuti rahimahullah ta'ala. Kemudian juga Imam
tak lupa jugalah orang kata Imam Ibn Hajar Asqalani. Imam Ibn Hajar Asqalani ini muhadisin besar lah, siapa tak kenal dia. So kalau tak sebut nama dia dalam ilmu hadis itu memang macam-macam tak sah lah. Jadi Imam Ibn Hajar pun dia ada mengarang sebuah kitab yang namanya Nukhbatul Fikar. Nukhbatul Fikar dalam ilmu hadis. Nukhbah lah, selalu orang belajar ilmu mustalah hadis ni memang kitab Nukhbah Imam Ibn Hajar ni memang terkenal. Jadi selain daripada Muqaddimah Ibn Salah, Ibn Hajar mengarang sebuah kitab Nukhbah yang ringkas. Kemudian dia mensyarahkan kitab Nukhbah dia sendiri, syarahkan jadi Nuzhatun Nazar. Nuzhatun Nazar syarah Nukhbatul Fikar. Dan kitab itu dipelajari lah di madrasah saya ni, kitab Nuzhatun Nazar kalangan Ibn Hajar Asqalani. Cuma Ibn Hajar Asqalani ni ulama kurun yang ke-9, dia meninggal 852 tak silap saya. Ibn Hajar Asqalani. Kemudian seterusnya Imam Suyuti lah yang Tadribur Rawi itu mensyarahkan kitab Imam Nawawi At-Taqrib, ringkasan daripada Irsyad, ringkasan daripada Muqaddimah Ibn Salah. Imam Suyuti tahun 911 Hijriah. Kurun yang awal, kurun yang ke-10 dia meninggal. Dan seterusnya banyak lagi lah ulama-ulama yang buat nukat ala Ibn Salah kan. Antara Ibn Hajar pun ada buat nukat ala Ibn Salah. Imam Iraqi pun ada buat At-Taqid wal Idah ala Muqaddimah Ibn Salah. Imam Zarkashi pun ada buat kitab nukat ala Ibn Salah. Imam Buqai pun ada buat kitab ala Ibn Salah dan sebagainya lah. Jadi banyak. Ada ulama Imam Sakhawi menyusun sebuah kitab yang mensyarahkan kitab Alfiyah. Kitab Alfiyah iaitu bait nazam syair yang disusun dalam bentuk syair sebanyak 1000 bait. Sebanyak 1000 bait, 1000 rangkap lah. Kalau pantun kita ada pantun 2 rangkap, pantun 4 rangkap. Ni ada 1000 rangkap bait dipanggil, berpasangan. Yang dikarang oleh Imam Iraqi, guru kepada Ibn Hajar Asqalani. Alfiyah, mustalah hadis Alfiyah Iraqi terkenal. Kemudian Imam Sakhawi mensyarahkannya dalam sebuah kitab yang namanya Fathul Mughis. Dan panjang sebenarnya kalau saya nak cerita, nak sebut satu-satu ni tak cukup masa. Jadi sebenarnya ilmu mustalah hadis ni satu bidang ilmu yang luas. Maknanya untuk mengkaji ilmu mustalah hadis saja boleh buat satu fakulti saja. Ilmu mustalah hadis saja. Okey, cukup setakat tu pengenalan lah tentang tentang ilmu dan kitab-kitab serta ulama yang mengarang kitab mustalah hadis. Kita pergi kepada pengertian hadis pula. Hadis menurut bahasa, kitab ini sebagai rujukan aja atau pelajar kena khatam kita. Okey. Umumnya lah, mana-mana bidang ilmu pun, tak kira lah kitab fiqh ke, akidah ke, kitab hadis ke, kitab mustalah hadis ke, kitab usul fiqh ke, dia ada beberapa kita panggil jenis lah. Satu dipanggil kitab matan, satu dipanggil kitab matan. Kitab matan ni maksudnya kitab yang ringkas. Kitab yang ringkas yang menceritakan tentang isi penting saja, isi-isi penting yang berkaitan dengan ilmu itu. Yang kedua dipanggil kitab syarah. Dipanggil kitab syarah, kitab yang mensyarahkan matan tersebut. Kemudian yang ketiga dipanggil hasyiah. Hasyiah ni ta'liq ataupun catatan-catatan yang berkaitan dengan syarah tu dia akan datangkan lagi panjang lah. So matan, syarah, hasyiah. Jadi pelajar-pelajar ni biasanya kita akan bermula dalam lebih kurang dalam kelas 4 lah. Pada tahun yang keempat kita akan mula buka kitab matan. Kitab matan yang ringkas saja. Dia tak tebal lah, kecil lah. Dia bahas benda penting. Istilah tu dia terang apa dia. Istilah ni permasalahan yang berkaitan dengan tu dia tak bahaskan. Dia cuma beritahu contohnya hadis dhaif apa makna dia. Hadis mursal apa makna dia. Hadis musalsal apa makna dia. Hadis ali apa makna dia. Hadis muttarib apa makna dia. Dia ringkas. Itu dipanggil kitab matan. Yang kedua kitab syarah. Kitab syarah ni yang mensyarahkan matan lah. Syarah ni ada yang syarah besar, ada yang syarah ringkas, ada yang syarah pendek, ada yang syarah panjang. Jadi di madrasah ni, madrasah saya lah, kita mulakan dengan kitab matan yang ringkas. Kemudian kita akan sambung dengan kitab syarah yang kita dah target lah cukup untuk khatam setahun. Contohnya macam
kami mulakan dengan Qawaid Asasiyah karangan Syekh Alwi Al-Maliki dalam Mustalah Hadis. Kemudian tahun seterusnya kami akan belajar satu kitab Imdadul Mughis karangan ulama Azhar. Dan yang tahun yang seterusnya kelas 6 kami belajar Nukhbah punya syarah Ibnu Hajar, Nukhbatul Fikar. Dan ada diselitkan juga dengan syarah Baiquniyah lah. Dia ada satu ulama yang mengarang sebuah kitab namanya Al-Baiquniyah. Dia bait yang ringkas tentang ilmu mustalah hadis yang disyarahkan oleh ulama-ulama lah. Jadi yang besar-besar, yang banyak-banyak tu rujukan lah. Tapi yang untuk yang master ataupun takhasus dalam mustalah hadis dia kena baca semua. Kalau orang yang ingin menguasai betul ilmu mustalah hadis saja, belum yang cabang-cabang lain lagi ni. Untuk khusus mustalah saja dia kena baca bermula lah daripada Qadi Rama Hurmuzi tu sampailah yang sekarang ni. So dia nampak macam mana berkembangnya ilmu mustalah hadis itu. Dan akhirnya sampai pada satu titik ulama sepakat. Cuma nanti dia ada beberapa fasa lah. Kita kata fasa permulaan dengan fasa pertengahan dan fasa akhir. Nanti ada khilaf juga di kalangan ulama sebenarnya di dalam sebab namanya istilah kan. Jadi kadang-kadang istilah yang digunakan ulama-ulama mutaqaddimin tak sama dengan istilah yang digunakan ulama mutaakhirin. Jadi setengah ulama itu dia ada istilah dia sendiri. Dia tak ikut majoriti, dia tak ikut jumhur. Dia ada dia sendiri punya istilah. Itu pun dibahas dalam kitab syarah ataupun dalam kitab hasyiah lah. Permasalahan-permasalahan tu pun dibahas juga sebab apa? Contohnya hadis masyhur. Apa makna hadis masyhur? Menurut ulama mutaqaddimin lain, menurut ulama mutaakhirin lain. Hadis contohnya hadis mursal. Menurut Bukhari Muslim hadis mursal lain. Menurut ulama mutaakhirin maksud hadis mursal lain. Itu ada pembahasan lah, khilaf. Biasalah mana ilmu pun ada khilaf. Jadi untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar di madrasah ni, biasanya dimulakan dengan kitab matan yang ringkas. Kemudian baru tahun yang berikutnya baru kitab syarah dia lah. Kitab syarah dia biasanya kita ambil yang masyhur ataupun yang barakah lah. Antara yang masyhur-masyhurnya ialah macam kitab Nukhbatul Fikar itu masyhur. Kemudian kitab Baiquniyah itu masyhur lah. Jadi sebab kita ada target kan dalam masa setahun, so kita tak boleh ambil kitab besar macam Tadribur Rawi tu tak belajar. Pasal apa? Saya belajar Tadribur Rawi tu ketika saya ambil master dulu. Bukan istilah istilah kami tak panggil master, kami panggil takhasus. Kalau istilah universiti dia panggil master lah. Cuma kami punya sijil tu tak sama lah semacam sijil universiti. Jadi dia panggil, biasa pengajian madrasah ni setelah habis tamat Dauratul Hadis, sama ada kita pergi ke bahagian fatwa, dia panggil ifta', atau kita pergi kepada pengajian tentang takhasus hadis. Ambil pengkhususan master lah, istilah dalam bahasa master dalam hadis. So setahun lah saya ambil, cuma tahun kedua tu tak sempat buat tesis lah sebab sibuk dah pindah ke sini, mengajar sini. Jadi kami belajar tu Muqaddimah Ibn Salah dengan Tadribur Rawi. Itu kalau di madrasah tak belajar tu, takhasus saja. Takhasus master saja belajar. Kita akan belajar dua kitab yang paling famous lah, iaitu Muqaddimah Ibn Salah dengan Tadribur Rawi. Di samping kitab-kitab yang lain jadi rujukan, jadi perbincangan lah di antara kalangan ustaz-ustaz. Seronok belajar hadis. Tapi bila bab ilmu mustalah hadis, dia lebih kepada teknikal lah. Bab teknikal, dia tak ada kaitan dengan cuma contoh-contoh itu didatangkanlah. Contoh hadis palsu apa dia, contoh hadis sahih apa dia, contoh hadis hasan, contoh hadis mursal, contoh dia akan datangkan hadis-hadis Nabi lah sebagai contoh. Okey. Hadis menurut bahasa ialah pertama yang baharu, kedua perkhabaran, ketiga yang dekat yang belum lama. Jadi hadis ini dari segi bahasa lah. Kalau kita belajar akidah kan, dalam akidah kan saya selalu sebut hadis ataupun hadis hudus. Dalam akidah tu bermakna benda yang baru. Hadis tu maknanya benda yang baru. Sebab lawan dia qadim, benda yang lama atau benda yang tidak ada permulaan. Kemudian hadis juga boleh bermakna perbicaraan. Hadis juga boleh bermakna perbicaraan. Dan hadis juga sesuatu yang dekat yang belum lama. Jadi itu makna hadis secara
bahasa. Maksudnya kalau kita buka kamus, kita akan jumpa perkataan-perkataan ni. Dan kita boleh jumpa juga satu lagi dipanggil hadas. Hadas ini sebenarnya asalnya satu kejadian lah. Hadas bermaksud satu kejadian. Jadi mana kalau seseorang itu dia berhadas, maknanya dia buang air kecil, buang air besar, keluar angin dan sebagainya, ataupun hadas besar kan, apa dia keluar haid atau keluar air mani, jimat dan sebagainya. Jadi kategori itu semua dipanggil hadas. Maksudnya hadas tu apa? Hadas tu kejadian. Hadas itu kejadian. So hadis pun satu perbicaraan. Perbicaraan mengenai suatu kejadian. Hadis ini perbicaraan mengenai sesuatu kejadian ataupun sesuatu hukum dan sebagainya lah. So itu secara bahasa. Secara bahasa. Sebab tu kalau bila akidah cakap hadis, lain makna dia. Bila dalam ilmu hadis sebut hadis, lain makna dia. Kalau dalam fiqh dia tak sebut hadis, dia panggil hadas. Tapi huruf sama je. Huruf sama. Ha, dal, sa. Hadasa yahdusu hadasan. Hadisan itu ikut wazan fa'ilun, iaitu hadisun. Okey, menurut istilah ahli hadis pula, ini makna hadis menurut istilah muhaddisin. Ialah segala ucapan Nabi, segala perbuatan dan segala keadaannya, ataupun kita kata ketetapannya lah. Lagi satu saya nak beritahu, kitab ini bukan saya nak cakap apalah, sebab saya pernah belajar kitab-kitab yang muktamad lah dalam ilmu mustalah hadis. Kadang-kadang apa yang ditulis dalam kitab ni tak berapa tepat, saya betulkan lah. Saya betulkan ikut kitab-kitab mustalah hadis yang muktamad lah. So di sini kurang lengkap lah. Dia kata segala ucapan Nabi, perbuatan Nabi, sepatutnya ketetapan Nabi dan keadaan Nabi. 4 lah, sepatutnya 4. Aqwalun wa af'alun wa iqrarun wa ahwalun. Ada 4 dalam kitab-kitab mustalah hadis, dia akan sebut 4 lah. Hadis itu ma nusiba ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, min apa yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min aqwalin, daripada kata-kata Nabi, wa af'alin, dan perbuatan Nabi, wa iqrarin, dan penetapan Nabi, wa ahwalin, dan keadaan Nabi. Itu dipanggil hadis. So kalau aqwal itu Nabi cakap, Nabi sendiri bercakap, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Itu Nabi yang cakap, itu dipanggil aqwal. Dipanggil aqwal, perkataan Nabi. Yang kedua, af'al Nabi. Af'al Nabi ni perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi biasanya yang akan menceritakannya sahabat. Yang akan menceritakannya sahabat. Qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kaza wa kaza fi waqti kaza wa kaza. Abu Hurairah telah menceritakan bahawa dia telah melihat Rasulullah berbuat sekian-sekian pada waktu sekian-sekian. So perbuatan Nabi, Nabi tak cakap, Nabi perbuatan kan. So yang menceritakannya sahabat. Sahabat kata, aku lihat Rasulullah buat sekian-sekian, buat begitu dan begini. Itu dia panggil af'al, perbuatan Nabi. Yang ketiga, iqrar Nabi. Iqrar Nabi ni maksudnya penetapan Nabi, ketetapan atau penetapan Nabi lah. Maksudnya ada sahabat berbuat sesuatu perkara atau bercakap sesuatu perkara, ataupun sampai berita kepada Nabi tentang perbuatan atau percakapan sahabat, Nabi mengiyakan atau Nabi diam. Itu maknanya iqrar. Maksudnya Nabi setuju. Nabi tak cakap, Nabi tak buat. Tapi sahabat cakap atau sahabat buat, Nabi mengiyakan atau Nabi diam. Itu bermakna iqrar Nabi. Nabi setuju. Tetapi bukan semua perkara yang sahabat buat, maksudnya yang diperlakukan di hadapan Nabi itu Nabi diam berarti Nabi iqrar. Tidak. Hanya perkara-perkara yang berkaitan dengan agama dan juga perkara-perkara yang dibuat oleh orang Islam ataupun sahabat sahaja. Kalau apa yang dibuat oleh orang munafik, apa yang dibuat oleh orang kafir, Nabi diam, itu bukan iqrar. Itu bukan iqrar Nabi. Ada pembahasan panjang di sebaliknya.
Kemudian ahwal iaitu keadaan Nabi. Biasanya ahwal Nabi ni diceritakan dalam kitab Syama'il lah. Sekarang ni kan Maulid kan tengah masyhur sekarang zaman bulan Maulid ni, ramai yang buat Maulid baca Syama'il kan, Syama'il Muhammadiyah. Itu ahwal Nabi lah. Cerita tentang rupa bentuk Nabi, muka Nabi, pakaian Nabi, serba Nabi, jubah Nabi, makanan kegemaran Nabi, perbuatan Nabi, akhlak Nabi, rupa paras Nabi. Itu ahwal Nabi lah. Macam mana Nabi makan, macam Nabi minum, itu dipanggil ahwal Nabi SAW. So semua tu dipanggil hadis. Semua tu dipanggil hadis. Pertama, percakapan Nabi, aqwal. Yang kedua, perbuatan Nabi, af'al. Yang ketiga, penetapan Nabi, iqrar. Dan yang ketiga, keadaan Nabi, iaitu ahwal. Masuk ke dalam pengertian keadaannya, segala yang diriwayatkan dalam buku sejarah seperti hal keputeraannya, tempatnya dan segala yang bertalian dengannya. Yang berkaitan dengan diri Nabi lah, anak-anak dia, isteri-isteri dia, tempat-tempat di rumah dia, makanan dia, buah yang disuka dan sebagainya lah. Itu ahwal Nabi. Pengertian ini samalah dengan pengertian sunnah menurut istilah golongan ahli hadis. Tetapi pengertian ini berlainan dengan pengertian ahli usul. Dan sebab berlainan ini ialah kerana berlainan jurusan yang mereka lihat dan mereka tinjau. Okey, adakah hadis itu dengan sunnah makna dia sama? Hadis dengan sunnah adakah makna dia sama? Menurut muhaddisin makna dia sama. Menurut muhaddisin, mana ulama-ulama hadis makna je sama. Sunnah ataupun hadis sama. Sebab tu kalau kita tengok kitab-kitab, sebahagian kitab-kitab ulama hadis dia namakan kitab dia sunnah. Contohnya Sunan Abu Daud. Sunan itu plural bagi sunnah. Sunan itu plural ataupun jamak lah, dalam masa dia panggil jamak bagi sunnah. Jadi Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i. Jadi sunan-sunan tu maksudnya sunnah, jamak atau plural bagi sunnah. Dalam tu penuh dengan hadis Nabi. Jadi menurut muhaddisin maknanya sunnah sama dengan hadis. Hadis itu sunnah hadis. Menurut ulama lain tak sama. Menurut ulama usul fiqh, sunnah tak sama dengan hadis. Nanti akan bahas, ada tajuk dia nanti tentang sunnah, akan ada kemudian nanti. Kemudian menurut ulama fiqah pula, sunnah lain lagi. Sunnah kan benda yang tidak wajib, itu dipanggil sunnah. Itu menurut ulama fiqah. Lain lagi. Menurut ulama dakwah, sunnah lain lagi. Menurut ulama akidah, lain lagi. So, makna sunnah menurut muhaddisin sama, menurut ulama lain. Maksudnya menurut bidang ilmu yang lain. Usul fiqh lain, fiqah lain, dakwah lain, tasawuf lain dan lain-lain. Menurut muhaddisin sama, sunnah dan hadis sama. Ahli ulama hadis membahaskan peribadi Rasul sebagai seorang yang dijadikan ikutan bagi umatnya. Kerana ini mereka pindahkan dan mereka terangkan segala yang bersangkutan dengan Rasul, baik mengenai riwayat perjalanannya, mengenai budi pekertinya, keutamaannya, keistimewaannya, tutur katanya, perbuatan-perbuatannya, sama ada yang dapat mewujudkan hukum atau tidak. Jadi menurut muhaddisin, segala apa yang berkaitan dengan Nabi lah, seperti yang disebutkan tadi, semuanya dijadikan sebagai hadis ataupun sunnah. Sama ada perkara tersebut akan dijadikan hukum untuk kita ataupun tidak. Ini dia saja nak membandingkan lah antara sunnah menurut usul fiqh dan sunnah menurut muhaddisin. Kalau ulama usuliyun, ulama usul fiqh, mereka menganggap sunnah hanyalah sesuatu yang diambil daripada Nabi untuk dijadikan hukum bagi umat. Hukum bagi umat barulah dikatakan sunnah. Maka perkara-perkara yang berkaitan dengan Nabi tetapi tidak diambil untuk dijadikan hukum, dijadikan sumber hukum, itu tidak dikatakan sunnah.
Tapi muhaddisin apa saja yang berkaitan dengan Nabi semuanya sunnah. Iaitu sama dengan hadis. Jadi kalau menurut ulama usul, hadis itu seperti yang disebutkan tadi. Tetapi sunnah itu bermaksud apa yang boleh diambil daripada hadis itu untuk dijadikan dalil hukum untuk umat, barulah dikatakan sunnah. Yang lain yang berkaitan dengan Nabi tak dijadikan sumber hukum. Contohnya peristiwa Perang Badar. Hadis menceritakan peristiwa Perang Badar. Itu mana ada, itu hanya cerita je lah. Kita tak ambil apa-apa pun untuk jadikan hukum. Ataupun cerita, apa saja cerita Nabi pergi Mi'raj kan. Cerita Nabi pergi Mi'raj. Hadis yang berkaitan dengan pahala, maka itu tak dijadikan hukum. Itu hanya diceritakan mungkin sebagai suatu perkara. Kalau berkaitan dengan akidah misalnya, nanti diambil oleh ulama akidah untuk dijadikan sebagai i'tiqad. Jadi kalau benda tu tak ada kaitan dengan hukum, maka ulama-ulama usul fiqh tidak akan menganggapnya sebagai sunnah. Faham? Hanya sebagai hadis saja, bukan sunnah. Itu beza sunnah menurut ulama usul fiqh dan sunnah menurut ulama muhaddisin. Ada pun ulama fiqah lain lagi nanti. Ulama fiqah kalau sunat itulah benda yang kita buat dapat pahala, kalau tak buat tak berdosa kan. Itu ulama fiqah lain lagi. Ahli ulama usul membahaskan Rasul sebagai seorang pengatur undang-undang yang meletakkan atau menciptakan dasar-dasar ijtihad bagi para mujtahid sesudahnya dan menerangkan kepada manusia perlembagaan hidup, dustur hayah. Maka mereka pun memerhatikan segala tutur kata Rasul, perbuatan-perbuatannya dan takrirnya, iaitu penetapannya, iaitu pengakuan-pengakuannya bersangkutan dengan perkara penetapan hukum. Jadi ulama-ulama usul hanya mengkaji hadis dan memilihnya daripada semua-semua hadis itu dipilih sebagai sumber hukum, barulah dipanggil sunnah. Kalau tak, yang tak ada kaitan dengan penetapan hukum, maka itu hanya dianggap hadis, bukan sunnah. Menurut ulama usul lah. Sementara itu, ulama fiqh membahaskan peribadi Rasul sebagai seorang yang seluruh perbuatannya atau perkataannya atau menunjukkan kepada suatu hukum syarak. Mereka membahaskan hukum-hukum yang mengenai para mukallaf dan perbuatan mereka dari segi hukum wajib, haram, harus, makruh dan mandub, iaitu sunat. Sunnah itu, sunat ni orang Melayu je panggil. Sunat ni orang Melayu panggil sunat, tapi perkataan asalnya dalam kitab fiqh pun dipanggil sunnah. Dipanggil sunnah. Maka ulama-ulama fiqh pula kan, dia macam itulah. Dia kalau ikut turutan, muhaddis ni dia mengumpulkan semua hadis Nabi. Yang berkaitan dengan hukum ke, yang tak berkaitan dengan hukumnya, semua dia panggil hadis, dia panggil sunnah. Kemudian ulama-ulama usul fiqh, mujtahid ni dia memilih di antara hadis itu hadis-hadis yang boleh dijadikan sebagai dalil untuk sumber hukum, maka dipanggil sebagai sunnah. Kemudian ulama fiqh pula, apa yang telah dipilih oleh ulama usul fiqh sebagai sunnah tadi, mereka mengkaji semua itu dan melihat hadis ini menunjukkan semayang wajib, hadis ini menunjukkan puasa wajib, ataupun zakat wajib. Apa yang wajib? Hadis ini menunjukkan ini sunat, hadis ini menunjukkan dia harus, hadis ini menunjukkan dia makruh, hadis ini menunjukkan dia haram. Jadi ulama fiqh menentukan hukum, mengeluarkan hukum daripada sunnah tersebut. Kemudian salah satu daripada sunnah itu hukumnya sunnah juga, iaitu sunat. Orang Melayu panggil sunat. Faham Maknanya ulama fiqh ni lebih khusus lah. Istilah sunnah itu lebih khusus. Kalau ulama usul tengah-tengah, maknanya sunnah semua yang boleh jadikan hukum, tak kira wajib ke, sunat ke, makruh ke, haram ke, semua dia panggil sunnah. Tapi kalau ulama hadis, yang tak jadi hukum pun dia panggil sunnah. Semua yang berkaitan dengan Nabi, semua dia panggil sunnah. Faham Jangan terkeliru lah nanti. Sebab tu kalau orang tu bila dia sebut sunnah, kau ni tak ikut sunnah lah. Apa makna? Kita tanya dulu, apa maksud kau sunnah? Sunnah menurut muhaddisin ke? Sunnah menurut usuliyun ke? Sunnah menurut fuqaha? Tak sama tu.
Nanti belum lagi ada sunnah menurut ulama mau'izah ataupun ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama dakwah misalnya. Tak sama lagi, lain lagi maksud sunnah dia. Maksud sunnah dia lah lain. Faham So kalau orang bercakap tentang sunnah, maka kita kena faham apa yang dia maksudkan sunnah di situ. Bahkan kalau kita nak kita nak memahami hadis, yang dalam hadis itu ada perkataan sunnah pun kita kena hati-hati. Contohnya Nabi kata, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kamu mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. So dalam tu maksud sunnah ke yang menurut muhaddisin ke, yang menurut usuliyun ke, yang menurut fuqaha. Itu kita kena bahas. Nanti ada dalam hadis 40, nanti kita bahas. Contoh yang lain, Nabi kata, man tamassaka bisunnati inda fasadil ummati. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku ketika kerosakan umatku, maka kana lahu ajru mi'atu syahid. Baginya ada 100 pahala syahid. Sunnah apa yang dimaksudkan tu? Dalam hadis yang Nabi kata, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia mencintai aku. Barang siapa mencintai aku, dia akan bersama dalamku dalam syurga. So sunnah yang dimaksudkan tu apa dia? Maksud dia. Ada lagi dalam hadis, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu bighairi an yanqusa min ujurihim syai'. Panjang hadis dia lah. Barang siapa yang buat satu sunnah dalam Islam, sunnah yang baik, maka akan diberi pahala. Itu sunnah apa pula tu? So makna sunnah ni di dalam hadis-hadis pun berlainan. So kita jangan, kalau bukan ahli, bukan ulama, jangan memandai-mandai kita nak menerangkan makna sunnah kalau kita tak faham apa itu sunnah. Saya ada satu kitab, dia bahas tentang sunnah saja. Satu kitab tebal ni. Apa itu sunnah? Tebal ni kitab. Bahas apa itu sunnah saja. Menurut muhaddisin, menurut usuliyun, menurut fuqaha, menurut ulama dakwah, menurut ulama tasawuf. Kemudian di kalangan muhaddisin pun ada khilaf, di kalangan usuliyun ada khilaf, di kalangan fuqaha ada khilaf, di kalangan dakwah ada khilaf. Panjang, tebal ni kitab ni. Membahas tentang apa itu sunnah. Okey. Pengertian sunnah. Boleh lagi ke? Terus lagi. Macam mana? Sambung lagi Pengertian sunnah. Sunnah menurut bahasa ialah jalan yang dilalui sama ada terpuji ataupun tidak. Sunnah menurut bahasa ialah jalan yang dilalui. Cara ataupun jalan lah. Jalan yang dilalui atau cara yang dilalui sama ada terpuji atau tidak. Jalan yang baik, cara yang baik, ataupun jalan yang tak baik, cara yang tak baik pun dipanggil sunnah. Juga suatu adat yang telah dibiasakan walaupun tidak baik. Adat yang biasa, adat kebiasaan pun dipanggil sunnah juga. Walaupun adat kebiasaan yang buruk, yang tak baik pun dipanggil sunnah. Itu secara bahasa. Rasulullah SAW bersabda, la tattabi'unna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhrat dabbi la dakhaltumu. Hadis riwayat Imam Muslim, riwayat Muslim. Sungguh kamu akan mengikuti sunnah-sunnah, yakni perjalanan-perjalanan ataupun cara-cara lah orang yang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Muka surat dah habis. Pula deh, saya lupa, saya snap satu tadi. Lepas ni saya snap, insyaAllah. Lepas ni saya snap, saya hantar dekat JK Surau, insyaAllah. Sungguh kamu akan mengikuti sunnah-sunnah perjalanan-perjalanan orang yang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka memasuki lubang dab, iaitu biawak padang pasir lah, nescaya kamu memasukinya juga. Hadis ni tak habis ni, ada sambungan lagi. Cukup, tidak ada rujukan. Okey,
Jadi ejek apa ni, orang surau kata dah cukup. Jadi rasanya nanti kita sambung lah, pengenalan panjang juga sebenarnya. Ini kalau nak bahas ni 3 muka surat. Tak apa. Nanti kita sambung lagi pada akan datang insya-Allah. Ada soalan setakat tu? Soalan. Kesimpulan saya buat kesimpulan umum. Apabila kita belajar ilmu, kita kena tahu bahawa setiap lafaz yang digunakan itu dilihat daripada beberapa sudut. Sudut bahasa, sudut syara atau sudut istilah, dan sudut adat kebiasaan. Ataupun dipanggil uruf. Satu bahasa itu dilihat dari segi perkataan itu, lafaz itu dilihat dari segi bahasa, dari segi istilah, dari segi uruf ataupun kebiasaan. Adapun dari segi bahasa itu ada yang hakikat, ada yang majaz. Ada yang hakikat, ada yang majaz. Hakikat tu maksudnya yang hakikat lah. Kalau majaz tu kiasan. Hakikat tu yang asal. Kalau majaz tu kiasan. Kemudian istilah pun ada hakikat, ada majaz. Kemudian adat pun ada hakikat, ada majaz. Ataupun adat itu terbagi kepada dua, iaitu umum dan khusus. Umum pun ada dua, hakikat dan majaz. Khusus pun ada hakikat, ada majaz. Jadi di sini kan tentang ilmu mustalah hadis. Jadi istilah mustalah hadis. Maka sebelum tu dia akan bahas dulu makna bahasa kan. Makna bahasa hadis apa? Makna bahasa sunnah apa? Nanti lepas tu baru dia datangkan makna hadis secara istilah mustalah hadis. Kemudian kalau sunnah secara bahasa, dan sunnah menurut mustalah hadis. Nanti sunnah kalau menurut usul lain lagi. Sunnah menurut fiqh lain lagi. Begitu juga hadis. Hadis menurut akidah lain lagi. Hadis menurut ilmu hadis lain lagi. So penting mana ilmu ni kita, sebab setiap ilmu tu kan disampai dengan bahasa. So kalau kita tak menguasai bahasa, kita terkeliru di dalam memahami bahasa itu, maka kita mungkin boleh tersilap. Kita mungkin boleh buat kesilapan. Sebab tu kita perlu mengaji, belajar dulu sebelum kita nak bercakap sesuatu lah. Jadi lafaz sunnah itu banyak kan. Kita baca hadis sunnah, kita dengar orang sebut sunnah. Sebenarnya orang yang dia sebut sunnah tu pun kita kena tanya dia dulu apa maksud dia sunnah, bidang ilmu mana yang dimaksudkan itu. Kalau disebut hadis pun, bidang ilmu mana yang disebut tu, secara istilah ke, secara bahasa ke, hakikat ke, majaz ke, kita kena tahulah sebelum kita nak memahami ini maksud dia. Kalau tak nanti boleh jadi kita tersalah faham nanti. Ini berlaku untuk semua ilmu lah, semua ilmu secara umumnya. So bila kita belajar ilmu, hati-hati dengan lafaz dan istilah. Jangan tersalah faham. Lafaz dan istilah boleh menyebabkan kita keliru, kita tersalah faham nanti. Boleh ya? Cukup? Okey, setakat tu dulu apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang tak baik tu kelemahan saya lah. Minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan Allah Taala bagi taufik untuk kita faham, amalkan, sampaikan. Dan kita tangguh dulu dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.